Buletin Didik 12 November bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan KPM dengan kerjasama Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan mengadakan majlis penyampaian hadiah pertandingan TVPSS Peringkat Kebangsaan 2022 baru-baru ini. Majlis ini adalah satu pengiktirafan KPM kepada murid-murid yang telah berjaya menyertai pertandingan TVPSS dengan cemerlang mengikut kategori yang ditetapkan. Ikuti laporan penuh mengenainya dalam segmen Wartawan Cilik minggu ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ni Ati Sufia binti Ni Izrusdi, pengacara Skat TV, TVPSS SK Parker, Dungun Terengganu. 7 November 2022 bertempat di Auditorium Perdana Institut Aminuddin Baki Nilai Negeri Sembilan, berlangsungnya penganugerahan pertandingan TVPSS Peringkat Kebangsaan di Dota 2022. Untuk mengetahui siapakah yang mengungguli setiap kategori, jom sama-sama kita saksikan laporan yang disediakan oleh wartawan kami, Auni Naharwa binti Saiful Nazri. Majlis penganugerahan pertandingan TVPSS Peringkat Kebangsaan ini memberi peluang kepada pihak sekolah, guru dan murid untuk mendapat pengiktirafan atas kecemerlangan dan kejayaan dalam melaksanakan aktiviti pembudayaan pendidikan digital. Antara kategori yang dipertandingkan ialah ikon murid TVPSS Sekolah Menengah dan Rendah, kategori video TVPSS terbaik sekolah menengah dan rendah, serta kategori studio TVPSS terbaik, juga kategori sekolah rendah dan menengah. Buat julung kalinya, kesemua 6 kategori yang dipertandingkan dalam Majlis Anugerah Berprestij TVPSS Peringkat Kebangsaan pada tahun ini menampilkan sekolah-sekolah dari negeri Terengganu berjaya menempatkan diri dalam setiap kategori. Majlis ini telah dirasmikan oleh Encik Saiful Hasnan bin Abdul Hamid, Timbalan Pengarah Sektor Dasar Rancangan dan Pendidikan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Tidak dinafikan kejayaan sesebuah TVPSS bukan sahaja usaha daripada kru dan grup pembimbing yang aktif, di samping sokongan pihak USTP maupun SSTP. Namun di sebaliknya, pentadbir juga memainkan peranan yang penting dalam melestarikan kemajanan murid khasnya TVPSS ini. Jadi bagi pihak tuan, bagaimana pihak tuan sendiri memainkan peranan tersebut? Terima kasih kepada adik Awatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut daripada segi peranan daripada pihak pengurusan, bukan saya saja sebenarnya, guru penolong kanan dan juga SLT, MLT yang lain pun memain peranan yang sangat penting dalam menjayakan apa-apa program yang dijalankan oleh TVPSS sebenarnya. Sama ada dari segi bantuan kewangan, buah fikiran dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sokongan daripada PIBG dan juga ibu bapa turut sama penting dalam menjayakan apa-apa program yang dijalankan oleh pihak TVPSS sebenarnya. Mantapkan artikulasi, serlahkan potensi. TVPSS melestarikan kemajanan murid. Sekian, saya Ni Ati Sufia binti Ni Izrusdi, Skat TV TVPSS SK Parker melaporkan untuk Buletin Didik TV. Jumpa lagi. 95 remaja penerima tahap emas ditauliahkan dalam Majlis Pentauliahan Emas Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda ARPRM 2022. Anugerah itu mampu menjadi platform dalam membina serta melahirkan personaliti muda berketerampilan menerusi pengalaman yang ditempuhi mereka. Majlis Pentauliahan berlangsung di Ipoh Perak disempurnakan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Program yang menyasarkan golongan remaja dan belia berusia 14 hingga 25 tahun diadaptasi daripada program antarabangsa The Duke of Edinburgh International Awards yang berpengkalan di United Kingdom sejak 1956. Ia bertujuan memberi pendedahan kepada remaja mengenai konsep ketekunan tugasan, disiplin, kepimpinan, kemahiran, semangat jati diri, bertanggungjawab dan paling utama semangat sukarelawanan. Kualiti itu akhirnya diharap dapat melahirkan pemimpin muda pelapis yang berjiwa besar dalam menerajui persatuan atau organisasi. Ayolah kita turut serta dalam Anugerah Remaja Perdana kerana ianya sangat bermakna dan ia
penting untuk membina kita punya kemahiran personal dan kemahiran-kemahiran yang lain, kerana dengan adanya program daripada anjuran Kementerian Belanjaan dan Sukan ini, ia sedikit sebanyak membantu pelajar untuk lebih berdaya saing dan juga memantapkan lagi kemahiran komunikasi. Program ini telah memberi saya encouragement untuk meneruskan kemahiran saya. Saya sudah belajar sebelum ini, tapi yang tertunggak sebab saya agak sedikit tiada masa. Jadi dengan joining program ini, saya dapat lihat semakin meningkat. Sehingga kini, secara keseluruhan, 1,606 telah menerima tahap emas di Malaysia. 2 pelajar kulinari dipilih sebagai penerima anugerah pada Majlis Jamuan Pelajar dan anugerah akhir tahun pelajar kulinari College Vocational Tawau Sabah. Syahrul Ikhwan Nur Hasri dan Nur Syahila Azrin Saridun dinobatkan sebagai pelajar cemerlang pada majlis yang berlangsung di sebuah hotel terkemuka di Tawau. Pelbagai anugerah turut disampaikan, termasuklah antaranya Anugerah Cili Al-Quran, Anugerah Penglibatan Kokurikulum, Anugerah Kehadiran Terbaik dan Anugerah Akademik Terbaik. Majlis Anugerah Pelajar ini adalah untuk mengiktiraf pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian yang tinggi di dalam bidang akademiknya. Dan kita memberi peluang dan mandat ini diberikan kepada DVM2 agar pelajar-pelajar ini boleh mendapat pengalaman sebelum mereka berada di industri luar. Banggalah dengan keputusan saya yang dapat sebab saya sudah belajar bersungguh-sungguh. Inilah fokus dengan pembelajaran yang saya lakukan. Cita saya menjadi tukang masak yang berjaya lah, yang masa akan datang nanti, yang terkenal nanti, insyaAllah. Sangat bangga dengan ini sebab sepanjang semester saya pula study dan akhirnya saya dapat anugerah akademik terbaik dalam semester ini. Selepas ini saya akan terus belajar sehingga saya habis diploma. Lepas tu saya rancang untuk masuk ke degree dan saya sambung belajar bahagian kulinari lah juga. Lepas tu saya akan teruskan ke bidang seterusnya. Majlis turut menampilkan bakat persembahan nyanyian dan lakonan daripada pelajar kolej. Bersua kembali, tersenarai antara 10 pekerjaan berisiko dan bahaya di dunia. Juruteknik asas tali kini antara kerjaya bukan lagi didominasi kaum lelaki, malah semakin didekati kaum hawa. Intan Nur Zulaika 18 tahun dan Nur Liana Nurdi 19 tahun. Antara belia wanita yang memilih juruteknik asas tali sebagai kerjaya. Minat serta gemarkan cabaran menjadikan Intan dan Liana berjaya menepis segala stigma mengenai kerjaya pilihan mereka. Kedua-dua anak jati Perlis itu memulakan kerjaya sebagai juruteknik asas. Kali ini sejurus tamat persekolahan. Liana menceburi bidang terbabit bertitik tolak penglibatannya dalam sukan lasak rock climbing. Sebab climbing kan kita panjat-panjat. So, orang yang kerja macam ni dia banyak juga join. Kita tengok dari TV semua macam minat lah dah main climbing pun rasa best. So, bila dengar kerja ni memang minat sangat nak main. Nak bekerja. Tambah Liana, kerjayanya itu disokong dan direstui oleh ibu bapanya. Untuk menjeburi bidang terbabit, setiap individu perlu mempunyai asas memanjat. Selain itu, juruteknik asas tali perlu melalui kursus serta memiliki sijil khusus mengikut tugasan yang dilakukan. Sertifikat yang perlu CIDB lah, yang paling wajib lah. CIDB, IRATA. Intan juga mengakui peluang berkhidmat dengan sebuah syarikat kejuruteraan swasta di ibu negara adalah kesempatan untuk meluaskan lagi minat dan kerjayanya. Dia turut berkongsi antara cabaran utama yang dihadapi juruteknik asas tali. Untuk angin yang kuat, cuaca yang panas, tiba-tiba hujan. So kalau hujan je kita kena terus turun
turun dah stop work, tak boleh buat kerja dah. Berikutan itu, setiap juruteknik perlu peka terhadap keselamatan diri dan persekitaran. Menyentuh tentang rancangan masa hadapan, kedua-dua wanita ini mahu mendalami lagi kemahiran berkenaan untuk mengembangkan prospek kerjaya mereka. Liana dan Intan juga bercita-cita untuk menakluki bukan sahaja bangunan tinggi, malah belantar di lautan. Sebanyak 38 set train transit aliran ringan LRT di sepanjang laluan Kelana Jaya dengan jarak 5 minit antara setiap set train diuji hari ini bagi memastikan kestabilan dan keselamatan sistem berfungsi baik. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata sistem isyarat dan komunikasi dalam keadaan baik dan menjangkakan pengoperasian normal ke semua 38 hingga 40 train LRT itu tidak lama lagi. Dalam satu hantaran di Facebook, beliau memaklumkan pengujian sistem kawalan train automatik ATC oleh pihak Rapid Rail yang bermula jam 11 malam semalam hingga 5 pagi tadi turut dipantau bahagian perancangan dan penguatkuasaan rail APAD. Katanya, pihak berkenaan telah menggerakkan 24 set train di sepanjang laluan Putra Heights Gombak. Jelasnya, matlamat utama pengujian ini untuk memastikan kestabilan dan keselamatan sistem sebelum meneruskan pengoperasian penuh. Semalam, Datuk Seri Wee Ka Siong memaklumkan keputusan sama ada pembukaan semula perkhidmatan 16 stesen LRT laluan Kelana Jaya akan dipercepat bergantung kepada hasil ujian tersebut. Terdapat beberapa peraturan jika kita berhadapan dengan keris atau mengendalikan keris. Contohnya, kita tidak dibenarkan untuk membenggang hulu keris kerana selalunya terdapat racun warang ataupun dikenali sebagai arsenik. Racun ini selalunya dibuat menggunakan bahan-bahan daripada bisa haiwan yang eksotik ataupun daripada najis dan juga tumbuh-tumbuhan yang beracun. Okey, untuk bahagian sarung keris pula, bahagian sampir selalunya dibuat daripada pokok kayu kemuning. Manakala bahagian batang sungai pula diperbuat daripada pokok angsana. Sebenarnya, dalam sesebuah keris terdapat dua konsep, iaitu racun dan juga penawar. Di manakah racunnya? Racunnya berada di hujung keris, manakala penawarnya berada di sarung keris. Program hiburan popular Muzik bakal memberi nafas baharu dalam persembahan peringkat separuh akhir nanti dengan menjemput 250 penonton. Ia berbanding musim lalu yang terpaksa dihadkan jumlah penontonnya serta ditayangkan dalam talian bagi mematuhi SOP pandemik COVID-19. Dan juga perbezaannya tahun ini, kalau dulu kita bersiaran pada pukul 9 malam, tapi tahun ini pihak pengurusan membuat keputusan untuk menyiarkan kita punya semifinal muzik ni waktu petang, iaitu bermula pada pukul 3 petang hingga pukul 6 petang untuk hari pertama, dan juga untuk hari kedua 26 hari bulan daripada pukul 3 petang hingga pukul 5.30 petang. Selain kehadiran penonton, separuh akhir kali ini bakal dimeriahkan lagi dengan pilihan genre muzik rock and roll, pop dan pop etnik. Senarai penuh 30 lagu yang bakal berentap diumumkan semalam. Menariknya, penyandang anugerah juara lagu AGL seperti Joflit Zul, Hair Husaini dan Naim Daniel antara yang turut tersenarai. Edisi kali ini juga bakal menyaksikan saingan sengit penyandang trofi vokal terbaik AGL seperti antaranya Hafiz Suib, Dayang Nur Faizah, Ernie Zakri dan Aina Abdul. Daripada sudut liriknya, daripada sudut melodinya, of course sebab kita bertanding dengan ramai komposer-komposer yang hebat-hebat kan. Saya baru setahun jagung dalam menulis. Tak ada nak kata beban, it's just a big responsibility lah untuk semi-final kali ni lah. Tapi saya bersyukur sangat-sangat lagu ni layak ke semi-final. Bukan sebabkan saya menyanyikan lagu ini, tetapi sebabkan saya menulis lagu ni. Itu yang membuatkan saya happy. Naim sebenarnya tak expect untuk dua lagu masuk ke dalam semi-final ni, but Naim akan cuba buat yang terbaik sebab ni semua untuk peminat lah, sebab dia orang yang undi kan. So kita jumpa dekat semi-final. Separuh akhir muzik ke-37 akan ditayangkan pada 25 dan 26 November ini di TV3 selain boleh di-stream secara langsung menerusi tonton.com.
Sistem keuangan di Lubnan lumpuh pada 2019, menjejaskan rakyatnya serta mencetuskan gelombang imigrasi terbesar. Ia juga memberi kesan kepada penuntut yang bergelut untuk membayar yuran pendidikan sehingga hari ini. Jed Bustani, penuntut tahun keempat jurusan perubatan, semakin hampir mencapai impiannya untuk bergelar doktor. Namun hanya ada satu halangan. Bustani berdepan masalah membayar yuran pengajian kerana ibu bapanya dibayar gaji dengan mata wang Pound Lubnan yang sudah merudum nilainya sehingga 90%. Bertindak untuk menangani sendiri masalah itu, dia mengasaskan inisiatif The Medical Campaign, membolehkan penuntut sepertinya mengajar ilmu perubatan kepada kanak-kanak sebagai sumber pendapatan sampingan. Bustani bermula dengan mengajar seorang kanak-kanak di Qatar melalui kelas online tahun lalu. كان عنا 100 تلميذ باول شهر جن جمعنا حكيت مع عالم مع تلاميذ كمان غير جماعات هنيك رفقاتي حكيتهم قلت لهم عندي 1 2 3 وهيك صار معي كلنا تحمسنا عملنا جروب صغير ومن هذا الجروب الصغير انطلقنا وصرنا نعطي كلاسز صرنا نعطي الصفوف للتلاميذ 26 بلد بلشنا ب 20 بلد هلا اليوم صرنا ب 26. Mereka juga sudah mendidik lebih 700 kanak-kanak dan remaja. Selain menyokong lebih 30 penuntut jurusan perubatan, termasuk membiayai penuh pendidikan 8 daripada mereka. Dahlia Majid mengakui mendaftarkan anaknya yang berumur 4 tahun kerana sangat meminati biologi. Bukan sekadar teruja dapat belajar, si cilik itu juga dapat mengenali rakan-rakan baharu tanpa terikat dengan sistem pendidikan di sekolah. Tenaga pengajar yang terlibat pula tidak menyangka peluang itu memberi pengalaman penuh bermakna. أنا كثير أوقات قبل ما بلش كور مع ولد بكون إنه شوي تعبانة أوقات يمكن أو راجعة وراسي بعده بيكون بالجامعة بس فوت وبلش السيانس أو التجربة مع الولد بالعكس بيتغير كل هيدا الشيء وبصير على قد in another world يعني. Usaha Bustani dan rakan-rakannya wajar dijadikan inspirasi kepada semua. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Sebuah helikopter elektrik melakukan penerbangan udara konvensional pertamanya berhampiran Paris, Perancis. Pesawat ujian volocopter yang menyerupai drone besar dengan 8 rotor berlepas membawa penumpang dari lapangan terbang Pointe Courmayeur di luar Paris dan mengelilingi seketika ruang udara ketika pesawat lain berada di sekitar. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Jerman itu, Dirk Hoek, berkata dalam tempoh 18 bulan akan datang, ia akan menyediakan helikopter tersebut untuk pensijilan. Seterusnya berharap dapat melancarkan penerbangan komersial pendek menjelang Sukan Olimpik Paris 2024. You see, it's a two-seater. You will have one pilot and one passenger. You can buy the ticket and you can fly directly from the stations that we will choose with our partners. The ticket price we will define as soon as we have the routes. Pihaknya juga menyasarkan pesawat itu dapat terbang secara automatik sepenuhnya, namun mengakui masih banyak perlu dilakukan dari segi infrastruktur, integrasi ruang udara dan penerimaan orang ramai. Kelajuannya pula sekitar 90 km sejam, namun buat permulaan hanya akan terbang sekitar radius 20 km. Juruterbang ujian berkata kawalan pesawat ini lebih mudah berbanding helikopter biasa kerana setiap gerakan mempunyai paksi tersendiri. Volocopter ketika ini bersaing dengan syarikat lain seperti Lilium dan Airbus untuk mendapatkan taksi terbang pertama yang disahkan oleh pengawal selia. Laporan sukan, bola sepak Piala Malaysia menepati ramalan Johor Darul Takzim JDT mudah ke separuh akhir apabila menewaskan Kelantan dengan agregat 8-0. Aksi suku akhir kedua semalam di arena sendiri, JDT menang 5-0. Pada separuh akhir, naib juara musim lalu itu akan berdepan Sabah FC.
Berbekalkan kemenangan 3-0 pada perlawanan pertama di Kota Baru, JDT nyata beraksi tanpa tekanan melayan kunjungan Kelantan FC di Stadium Sultan Ibrahim. JDT membuka jaringan pada minit ke-12 menerusi penyerang berbisa dari Brazil, Bergson de Silva. Meskipun cuba memberi tentangan, Kelantan tersentak lagi apabila Bergson menambah gol kedua peribadi minit ke-35. 2 minit berselang, Bergson melengkapkan hat-trick untuk JDT selesa mendahului 3-0. 5 minit sebelum rehat menyusul gol keempat JDT, kali ini menerusi jaringan Syahmi Safari. Dan penghujung babak pertama, tuan rumah sempat menambah satu lagi gol hasil percubaan Nazmi Faiz Mansur. Serangan bertali arus terus dilancarkan skuad bimbingan jurulatih Hector Bidoglio sebaik permainan bersambung, memaksa Kelantan bekerja keras mempertahankan kubu mereka. Keputusan 5-0 kekal sehingga Wisa Penaman menyaksikan JDT marah ke separuh akhir dengan agregat 8-0. Cerita berbeza di Stadium Likas Kota Kinabalu. Tuan rumah Sabah FC cemas sebelum menundukkan Kuching FC pada perlawanan yang berlarutan sehingga ke masa tambahan itu, Sabah menang tipis dengan agregat 2-1. Bertandang ke Kota Kinabalu, Kuching yang dibimbing Irfan Bakti Abu Salim mengutarakan janji untuk bangkit daripada kekalahan 0-1 di gelanggang sendiri. Mereka menyaingi setiap penjuru, memaksa Sabah beraksi di bawah tekanan. Tanpa jaringan pada babak pertama, padang lecak akibat hujan tidak menjejaskan kerancakan permainan pada separuh masa kedua. Memasuki minit ke-84, Kuching membuka jaringan selepas pemain tuan rumah Umar Rimbacho tertampan bola ke gawang sendiri. Kekal terikat agregat 1-1, pemenang terpaksa ditentukan menerusi tambahan masa 30 minit. Kealpaan benteng Kuching selepas 4 minit permainan bersambung membawa padah. Hantaran Sadi Ramdhani berjaya ditaduk masuk Taiki Kagayama untuk Sabah mengikat kedudukan 1-1. Nasib nyata tidak menyebelahi Kuching FC apabila gagal menyempurnakan deretan peluang keemasan pada penghujung perlawanan. Slot separuh akhir milik Sabah menerusi kemenangan agregat 2-1. Bagaimanapun skuad kendalian Dato' Ong Kim Swee itu bakal berdepan laluan sukar menentang JDT pada 15 dan 20 November ini. Satu lagi catatan gemilang yang dilakar pemain snooker negara Lim Kok Leong apabila menjuarai kejohanan dunia di Antalya, Turki. Pada aksi final, Kok Leong mudah menewaskan pencabar dari Iran, Amir Sarkosh dengan keputusan 5-0. Hanya sebulan selepas menjuarai kejohanan snooker berpasukan lelaki di ibu negara bersama gandingannya, Mo Ki-ho, Kok Leong kali ini menampilkan kehebatan tersendiri. Muncul pemain pertama dari Malaysia menakluki kejuaraan dunia di Antalya, Turki. Pada aksi final, Kok Leong nyata tidak mampu tercabar oleh lawannya dari Iran, Amir Sarkosh, apabila menang 5-0. Yang pasti peningkatan ketara dipamerkannya yang diberi tentangan hebat sebelum menewaskan Babar Masih dari Pakistan pada saingan separuh akhir dengan keputusan 5-3. Paling membanggakan buat Malaysia, Kok Leong kini tersenarai bersama nama-nama besar juara amatur dunia. Antaranya Jimmy White dari England, James Watana Thailand, Ken Doherty Ireland dan Stephen Maguire Scotland yang memenangi kejohanan snooker profesional dunia. Paparan hasil seni sempena Dubai Design Week minggu ini mengakhiri buletin didik. Bertemakan inovasi dan kelestarian, ia menampilkan lebih 20 instalasi seni yang dibangunkan artis rantau. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.